Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, murid semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan nusrah kita pada hari ini, Ustazah minta semua pelajar buka kamera. Murid semua buka kamera ya. Supaya Ustaz Amirul sebagai nakib kita hari ni tak adalah nak bercakap sorang-sorang kan. Ustaz nampak kamu, kamu pun nampak Ustaz. Teruskan nusrah pada tafadhal masykurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أما بعد. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ucapkan terima kasih kepada Ustazah ini dan terima kasih kepada semualah sebab sudi hadir usrah hari ini. Terima kasih. Okay, hari ni Ustaz nak cerita pasal beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Okay, siapa tahu beriman kepada malaikat ni ada dalam rukun iman ke rukun Islam? Rukun iman. Betul. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Beriman kepada malaikat? Kedua. Yang kedua betul. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Okey, pandai. Terima kasih. Okey. Okay, hari ni kita nak cerita pasal beriman kepada malaikat. Okey, semua Ustaz rasa ada yang Ustaz dah ajar dalam kelas tauhid beriman kepada malaikat, betul? Tak apa. Hari ni kita cerita lagi berkaitan dengan malaikat. Okey, insya-Allah. Malaikat ni Allah cipta dia daripada apa? Siapa tahu daripada apa malaikat dicipta? Cahaya. Betul, daripada cahaya. Allah cipta manusia daripada tanah. Allah cipta malaikat daripada cahaya. Malaikat ni Allah cipta dia lagi awal daripada Allah cipta manusia. Allah cipta malaikat dulu. Kemudian barulah Allah cipta Nabi Adam dan seterusnya lahir kita sebagai manusia. Jadi kenapa Allah ciptakan malaikat? Allah ciptakan malaikat ni sebab malaikat ni dia ada tugas-tugas yang tugas-tugas yang tersendiri. Dia ada kerja-kerja dia sendiri. Malaikat ni hamba Allah yang paling taat sekali. Dia tak pernah lawan cakap Allah. Dia tak macam syaitan, dia tak macam iblis. Iblis dulu duduk dalam syurga sama-sama dengan malaikat. Tapi bila Allah suruh semua malaikat beri penghormatan kepada Nabi Adam, iblis tak nak. Iblis sombong. Iblis dah pun syirik kepada Allah kerana dia bersifat sombong. Tapi malaikat tak sombong. Malaikat ni taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua malaikat, beribu-ribu berjuta-juta malaikat semua memberi penghormatan kepada Nabi Adam sebagai penciptaan Allah yang paling mulia. Allah cipta Nabi Adam ni, kita manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna lah, paling mulia, lagi hebat daripada malaikat. Sebab kita mampu membuat keputusan sendiri. Malaikat dia tak boleh buat keputusan sendiri. Malaikat dia kena dengar je cakap Allah. Allah kata jaga pintu syurga, dia jaga pintu syurga. Allah kata jaga pintu neraka, dia jaga pintu neraka. Allah kata
engkau soal orang di dalam kubur, dia soal orang di dalam kubur. Banyak lagi tugasan-tugasan malaikat, nanti kita akan tengok. Okey, lagi malaikat ni dia tak ada jantina, dia tak macam manusia. Manusia ni ada lelaki, macam Afif Firdaus tu kan, macam Akil Darwish lelaki. Malaikat juga dia tak ada berjantina perempuan, tak macam Balkis. Siapa lagi? Iman Nur Zahira tu yang ustaz main sebut, ustaz nampak mana-mana kan. Malaikat ni dia tak ada jantina. Dia satu jenis je, dia tak ada lelaki, dia tak ada perempuan. Malaikat ni dia tak pernah penat, dia tak pernah mengantuk. Allah ciptakan dia buat kerja je. Kerja lepas kerja. Lepas tugasan, lepas buat tugasan. Malaikat ni dia tak pernah penat, dia tak pernah mengantuk. Jadi malaikat tak pernah tidur. Malaikat ni pun tak pernah lapar, dia tak pernah dahaga. Jadi kalau malaikat ni dulu masa zaman Nabi Ibrahim pernah datang tiga malaikat ziarah Nabi Ibrahim dekat rumah. Dia orang datang dalam bentuk dia orang menyerupai macam manusia. Tapi kalau malaikat ni jadi macam manusia, dia orang ni handsome. Jadi masa tu malaikat-malaikat duduk dekat rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hidanglah air, hidanglah buah, hidanglah makanan. Tapi Nabi Ibrahim pelik, kenapa malaikat-malaikat tak nak makan, tak nak minum? Sebab apa? Sebab Allah ciptakan malaikat tidak lapar dan tidak dahaga. Maka sebab itulah malaikat tak makan. Okey. Malaikat pun dia tak perlukan udara untuk bernafas macam kita. Kita ni hamba Allah yang lemah. Kita perlukan makan, kita perlu minum. Malaikat juga hamba Allah yang lemah. Tapi Allah bagikan dia jenis dia lain. Jenis dia lain. Dia tak lapar, tak dahaga, tak mengantuk, tak penat. Apa lagi? Dia tak bernafas. Okey. Okey, malaikat ni cuba tengok ke atas muka bumi ni manusia banyak tak? Ramai tak manusia kat muka bumi? Ramai. Kan? Ramai sangat kan? Kalau manusia ni pergi Dataran Merdeka ke dulu, kalau manusia ni pergi pasar malam ke ramai sangat. Tapi malaikat ni lagi ramai, lagi banyak. Sebab tu Allah tak bagi kita nampak malaikat. Kalau kita nampak malaikat, banyaknya malaikat ni. Terlalu banyak. Dekat bumi ada, dekat langit pun ada, dekat syurga pun ada. Manusia ada 77 million, Muaz Fitri kata. Kalau manusia ada 77 million, malaikat wallahu alam lagilah banyak, berpuluh-puluh juta, berpuluh-puluh bilion. Kita pun tak tahu macam banyak mana malaikat ni. Malaikat ni pun dia tak ada keluarga. Allah ciptakan dia, dia bersifat tunggal. Dia tak ada mak ayah, dia tak ada anak. Allah cipta dia memang untuk dia buat kerja je, bukan untuk dia kahwin, bukan untuk dia ada anak, bukan untuk dia ada keluarga, tidak. Malaikat ni dia tunggal je. Dia masing-masing buat kerja masing-masing. Itulah malaikat. Malaikat ni memang hamba Allah yang taat. Dia buat kerja je. Dia tak ada rasa nak kahwin ke, tak ada rasa nak bercinta, tak ada. Okey. Semua dah faham dah macam mana sifat malaikat ni? Ada yang tak faham tak macam mana sifat malaikat? Faham kan? Okey, kalau faham buat macam ni. Walaupun ustaz semua ustaz boleh nampak. Ramai tak buka kamera. Siapa tak buka kamera tu bukalah kamera. Barulah ustaz rasa bersembang dengan murid-murid semua. Tak adalah ustaz rasa macam bersembang dengan komputer ustaz ni. Komputer ustaz ni pun bukan boleh bercakap. Okey. Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, malaikat ni juga Allah cipta, dia juga bertasbih dan berselawat. Ada yang Allah cipta malaikat ni memang khusus untuk dia beribadah je. Dia solat dekat langit sana. Dia solat, dia berselawat. Dia bersolat, dia berselawat, dia bertasbih. Dia solat, dia berselawat, dia bertasbih. Ada yang Allah cipta dia tugasnya macam tu. Ada yang diciptakan memang untuk beribadah sahaja. Okey. Okey, jom. Siapa tahu malaikat yang pertama? Apa contoh satu malaikat? Kalau dalam buku tauhid tu ada nombor 1. Malaikat apa? Jibril. Malaikat Jibril. Betul, malaikat Jibril. Jibril. Okey, apa tugas malaikat Jibril? Siapa tahu? Menyampaikan wahyu. Membawa Menyampaikan wahyu. wahyu. Betul. Menyampaikan wahyu. Betul, pandai. Terima kasih. Okey, malaikat Jibril ni tugas dia untuk menyampaikan wahyu.
Wahyu tu apa? Wahyu tu sesuatu arahan ataupun nasihat ataupun petunjuk yang baru daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunkan kepada para nabi-nabi dan rasul. Jadi siapa yang tolong bawakan wahyu ni? Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang tolong bawakan dan sampaikan. Sebab tu kalau siapa yang belajar sirah Nabi Muhammad SAW, dia akan banyak dengar Nabi Muhammad ni banyak sangat ada perbualan dengan Jibril. Bukanlah perbualan kosong, bukan macam lepak kedai kopi. Tapi apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itulah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Nabi Muhammad dia dalam peristiwa Isra' Mi'raj pun dia bersama-sama dengan malaikat Jibril. Dia sama-sama dengan malaikat Jibril naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan perintah solat 5 waktu. Siapa nak tahu macam mana gambaran malaikat ni? Ustaz tak tahulah muka dia macam mana, rambut dia panjang ke pendek. Kita tak tahu sebab kita tak pernah nampak malaikat. Allah cipta malaikat ni, kita tak boleh nak nampak, kita tak boleh nak bau, tak boleh nak hidup, tak boleh nak rasa, tak boleh nak dengar apa malaikat cakap. Dan kita kalau sentuhlah mana-mana ni, kita tak rasa pun mana malaikat. Tapi malaikat tu ada, Allah dah tugaskan ada yang kena duduk dengan kita, ada yang kena buat kerja lain. Malaikat tu ada je dekat semua ni. Jadi jangan buat kemungkaran. Malaikat, okey, kalau kita buat dosa, kalau kita buat benda yang Allah tak suka, benda yang Nabi tak suka, nanti kita berdosa. Bila kita berdosa, badan kita ni akan keluarkan bau yang busuk. Malaikat tak suka benda yang berbau busuk. Jadi malaikat akan lari daripada kita. Malaikat tak suka benda busuk. Sebab itulah kita kena banyakkan amal ibadah. Kita kena, sebab tu Nabi sunatkan kita untuk pakai minyak wangi, pakai wangi-wangian. So malaikat suka benda bau wangi. Okey. Yang tak suka bau wangi ni siapa? Syaitan, jin dan syaitan. Dia dengan syaitan tak suka bau wangi. Jadi yang lelaki kalau boleh solat pakai minyak wangi sikit. Yang perempuan pakai minyak wangi sikit je. Untuk sendiri je bau, jangan bagi orang lain bau pula. Untuk mak ayah bau je, untuk adik-beradik, jangan bagi kawan-kawan bau. Tak baik, yang perempuan tak baik. Kalau orang lain bau minyak wangi. Biar mak ayah keluarga tak apa, yang perempuan. Kalau lelaki, lelaki tak apa, lelaki pakailah biar wangi. Sebab lelaki ni kuat peluh. Setiap tu bau tengik. Tak adalah. Okey. Seterusnya, malaikat Mikael. Siapa tahu malaikat Mikael ni tugas dia apa? Membawa rezeki. Membawa rezeki. Okey, malaikat Mikael ni antara tugas dia membawa rezeki, betul. Itu kita belajarlah. Rezeki ni datang dalam banyak bentuk. Rezeki ni bukan duit je. Rezeki ni badan yang sihat. Rezeki apa lagi? Otak yang cerdas, otak yang pandai. Kita boleh berjalan ni rezeki. Kita boleh bercakap pun rezeki. Kita boleh nampak pun rezeki. Tapi malaikat Mikael ni antaranya dia boleh turunkan hujan. Allah suruh dia turunkan hujan. Maka dengan kuasa zat dan sifat Allah, maka turunlah hujan. Siapa yang bertugas turunkan hujan? Malaikat Mikael. Dia menjaga urusan hujan dan juga yelah membawa rezeki, betul. Pandai. Malaikat Israfil. Siapa tahu malaikat Israfil ni tugas dia apa? Menarik orang-orangnya roh. Malaikat Israfil. Bukan Israel, Israfil. Siapa tahu? Meniup sangkakala. Betul, pandai. Meniup sangkakala. Malaikat Israfil ni tugas dia ada satu sahaja. Dan Ustaz rasa lah sehingga ke hari ni malaikat Israfil ni belum lagi tugas dia. Sebab meniup sangkakala ni pada hari kiamat nanti. Bila malaikat Israfil tiup sangkakala, semua makhluk Allah dalam dunia ni akan mati. Kemudian malaikat Israfil akan tiup lagi sekali dia punya sangkakala. Semua manusia, semua inilah makhluk Allah akan dibangkitkan semula di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Itulah tugas malaikat Israfil untuk meniup sangkakala.
Sekejap ya. Okey. Lepas tu yang tadi tu baru betul. Malaikat Israel. Malaikat Israel tugas dia apa? Danish Hafiz tadi awak sebut apa? Tugas dia Mencabut nyawa. Betul, pandai. Malaikat Israel ni tugas dia mencabut nyawa. Setiap kali ada je hamba Allah yang nak mati, yang dah sampai masa, dah sampai ajal, yang dah nak meninggal dunia, malaikat Israfil tu dia akan duduk dekat kepala ni. Dia akan duduk dekat kepala. Dia akan tarik nyawa kita. Masa itulah kita akan merasa satu kesakitan yang kita tak pernah rasa. Masa tu kita tahulah kita ni dah nak meninggal dunia, kita dah nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas malaikat Israel ni ialah mencabut nyawa. Kenapa tu bergaduh tu? Jangan bergaduh. Okey. Seterusnya malaikat Malik. Siapa tahu malaikat Malik? Malaikat Malik ni tugas dia apa? Kenapa? Apa tu? Menjaga neraka. Betul. Malaikat Malik ni menjaga neraka dan menjaga pintu neraka. Kita kalau boleh kita tak nak jumpa malaikat Malik. Kalau boleh. Kenapa sakaratul maut sakit? Sebab memang Allah ciptakan makhluk bernama sakit ni, bernama sakaratul maut adalah sakit yang paling sakit sekali. Itu last sebelum kita meninggal dunia. Okey, sambung tadi. Malaikat Malik ni kalau boleh kita tak nak jumpa dia. Kalau boleh kita tak nak jumpa dia. Sebab apa? Malaikat Malik ni dia jaga pintu neraka. Kita tak naklah masuk neraka, betul tak? Kita nak masuk mana? Syurga. Betul, pandai insya-Allah. Semua akan jadi orang beriman, anak soleh, anak soleh-solehah. Sebab kita nak masuk syurga. Kita kalau boleh nak jumpa malaikat apa? Tak nak jumpa malaikat Malik tapi kita nak jumpa malaikat Ridwan. Betul. Sebab apa nak jumpa malaikat Ridwan? Sebab dia penjaga pintu syurga. Betul. Malaikat Ridwan ni tugas dia menjaga pintu syurga. Syurga ni best sangat tau. Jadi semua akan jadi anak soleh-solehah. Dengar cakap ibu ayah, jangan tinggal solat, jangan tinggal puasa. Nanti dah kaya kena bayar zakat. Kalau ada kemampuan pergi haji. Apa lagi? Barulah boleh masuk syurga. Nanti masa itulah kita nampak insya-Allah. Kalau Allah izinkan kita nampak malaikat Ridwan, kita boleh masuk syurga. Syurga ni best tau. Syurga ni pintu dia cantik sangat. Nanti siapa nak masuk syurga, siapa dah sampai depan pintu syurga kan, dia tengok pintu syurga je dah 40 tahun. Lepas tu baru dia masuk dalam. Cantik tak pintu syurga sampai 40 tahun? Ustaz pun baru 24 tahun, belum 40 tahun lagi. Awak semua kat sini baru berapa tahun? 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Belum 40 tahun tapi nanti kita duduk depan syurga tengok syurga kan. Sampai 40 tahun kita tengok pintu syurga. Punyalah cantik syurga. Punyalah cantik pintu syurga tu punyalah cantik. Belum masuk syurga lagi. Macam kita tengok rumah kan. Kalau cantik pintu rumah tu, dalam masya-Allah lagilah cantik rumah. Nampak? Jadi kita nak jumpa malaikat Ridwan nanti. Biar kita minta izin kat dia, izinkan aku masuk, aku nak masuk syurga. Jangan sampai malaikat Malik tarik kita. Balik masuk dalam neraka, tak nak. Wal'ayazubillah. Okey, siapa tahu dekat bahu kanan kita ni ada malaikat apa? Malaikat Rokib. Malaikat? Pandai, malaikat Rokib. Malaikat Rokib ni apa tugas dia? Kenapa dia duduk dekat bahu kanan kita ni? Buat apa? Mencatat amalan yang baik. Dia nak catat lagi dia amalan. Betul, pandai. Malaikat Rokib ni tugas dia untuk mencatat amalan kebaikan. Kalau kita buat baik, kalau kita buat amal soleh, kalau kita solat, kalau kita buat ibadat, kalau kita puasa, malaikat Rokib ni tak ada satu pun kebaikan kita yang dia tertinggal. Dia cakap contoh Balqis Rahman pada pukul 3 petang hari Jumaat 9 hari bulan 7 2021 dia telah menyertai usrah menimba ilmu. Semua yang ada dalam ni seramai 52 orang, 53 orang termasuk ustaz, malaikat Rokib tulis si fulan ni telah berada dalam majlis ilmu mendengar pengisian tentang malaikat. Dia tulis pukul berapa semua dia tulis detail. Malaikat Rokib dia tulis. Awak bagi berapa, kalau awak pernah sedekah RM1 dia tulis RM1. Awak ikhlas ke tak dia tulis, semua dia tulis. Jadi malaikat Rokib ni awak kena banyak buat. Kita biar malaikat Rokib ni penat pun tak apa. Walaupun malaikat tak pernah penat lah. Maksudnya kita tak nak bagi malaikat Rokib ni berhenti tulis.
Kita buat je pahala sampailah malaikat rokib ni dia tulis je amalan kita. Boleh? Kita buat malaikat rokib ni tulis je amalan kita sentiasa sebab dia sentiasa mencatat pahala kita. Boleh tak boleh? Kalau boleh buat je ni. Okey, cantik. Okey, Ustaz Rahman tengok boleh tu. Okey, seterusnya siapa yang duduk belah kiri ni? Siapa yang duduk belah kiri? Malaikat. Malaikat Malaikat Atid. Malaikat Atid ni tugas dia apa? mencatat segala amalan. Mencatat amalannya. Malaikat Atid ni, Malaikat Atid ni kalau dia nampak kita ni buat jahat sikit je, kecil je, kita buat sikit je. Contoh kan, kita kita terpatahkan pensel kawan tapi kita diam-diam je. Pensel je berapa sen je harga dia. Tapi malaikat rotib ni dia kira kalau kita tak minta maaf dekat kawan, dia tulis si fulan telah mematahkan pensel kawan dia tapi tidak mengaku salah. Dia tulis. Apa lagi? Kalau kita lalu sebelah kawan kita tu. Kalau dia minta maaf nanti malaikat padam balik. Dia padam balik kita punya dosa. Lagi-lagi apa? Awak nak tahu apa lagi yang kecil kalau kita jangan buat? Contoh kita lalu sebelah kawan kan, kita tarik muka macam ni, kita nak kawan dengan dia contoh. Kita tarik muka. Tak boleh. Yang tu pun malaikat Atid akan tulis. Pada pukul sekian-sekian dekat pasar malam, si fulan telah bertemu dengan kawan dia. Tapi dia tidak memberikan senyuman, malah dia menarik muka. Tak boleh. Dia tulis semua, habis kita nanti. Wal'iyadzubillah. Kita tak nak. Kalau boleh kita nak biar malaikat Atid ni, malaikat Atid, kita biar dia rehat. Kita tak nak dia tulis apa-apa pasal kita. Sebab apa? Sebab malaikat Atid ni dia tulis dosa je. Kita tak naklah berdosa. Kita tak naklah malaikat Atid tulis apa-apa pasal kita. Betul tak? Betul. Betul ke tidak? Okay, so kita nak buat malaikat rokib tulis macam-macam pasal kita, tulis jangan berhenti. Tapi kita nak buat malaikat Atid ni berehat je sebab kita tak nak malaikat Atid ni tulis apa-apa pasal kita. Sebab kalau dia tulis maksudnya kita ada buat salah, kita ada buat dosa. Kalau kita ada buat salah, kita ada buat dosa, cepat-cepat minta maaf dengan orang. Ataupun kalau kita buat dosa dengan Allah, kita tak semayang, cepat astaghfirullahalazim, pergi ganti semayang. Supaya cepat-cepat malaikat Atid boleh padam kita punya dosa tadi dalam buku dia. Okey, seterusnya kita tengok malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugasan malaikat Munkar dan Nakir? Menyoal mayat Dia menyoal kita dekat alam barzah. Ya, benar sekali. Akhirat itu benar, alam barzah itu benar. Okey, malaikat Munkar dan Nakir ni tugasan dia Allah hantar dia bila seseorang tu dah dikuburkan, dia dah meninggal dunia, dia dah masuk kubur. Dah semua orang dah pergi. Bila semua orang dah pergi berkubur dia, dah habis baca Yasin semua, malaikat Munkar dengan Nakir ni datang. Dia datang. Tahu tak muka malaikat Munkar dengan Nakir ni, muka dia seram sangat tau. Siapa pernah tengok peti? Siapa pernah tengok buruh dengan peti? Pernah tengok tak buruh dengan peti? Pernah tak? Seram tak tengok peti tu? Seram. Siapa seram tengok? Seram kan tengok peti kan, tengok ni. Malaikat Munkar dengan Nakir ni, dia punya mata je dah macam peti, dah macam guruh. Seram kan, mata je baru, belum muka dia, Masya Allah, takut. Jadi kalau kita ni orang yang baik, orang yang soleh, tak pernah tinggal solat, kalau tinggal solat pun dah ganti. Kita tak tinggal baca Al-Quran, kita tak tinggal puasa, kita buat pahala je. Nanti dekat kubur malaikat Munkar dengan Nakir, dia tak boleh lah nak pukul-pukul kita. Tapi siapa yang banyak buat dosa, siapa banyak buat salah, bukan kita ni lah, bukan kita, orang-orang kafir tu. Bukan kita, orang kafir. Kita semua ni insya-Allah jangan buat dosa. Siapa yang tinggal solat, nanti malaikat tanya. Benda pertama yang malaikat tanya dalam kubur, apa? Siapa Tuhan kamu? Tanya siapa Tuhan? Siapa Tuhan kita? Allah. Buka Allah. Tuhan Allah. Betul, pandai. Kita kenalah betul-betul jadi hamba Allah yang patuh dan jadi hamba Allah yang soleh. Kalau kita tak jadi hamba Allah yang soleh, nanti dalam mulut kita pun tak boleh nak mengaku yang Allah tu Tuhan kita. Susah. Dekat dunia ni masih hidup kita kena cakap Allah tu Tuhanku. Kita kena buat amal soleh banyak-banyak supaya nanti dekat kubur mulut kita ni boleh mengaku yang Allah itu Tuhan kita, Tuhan kita.
Bila kita boleh mengaku barulah malaikat tak pukul. Tapi kalau malaikat kalau kita tak boleh jawab, malaikat tu pukul pakai tongkat dia yang panjang sangat. Malaikat pukul pakai tongkat dia, kita akan masuk ke tanah. Masuk ke tanah dalam-dalam, lepas tu dia tarik balik, dia tanya lagi, kalau tak boleh dia pukul lagi. Nak ke kena pukul dengan malaikat? Malaikat tu kuat tau, besar. Tak nak. Nak kena pukul malaikat? Tak nak kan. Jadi semua kena jadi hamba Allah yang soleh. Kita kena buat supaya malaikat muka dengan nakir datang kat kita nanti, dia tak boleh nak buat apa-apa kat kita. Sebab kita ni hamba Allah yang soleh. Kita kena jadikan alam barzah tu ataupun alam kubur ialah taman-taman syurga kita. Betul Daniel Syafi. Malaikat tu datang selepas 7 langkah orang terakhir. Contoh, si fulan ni dia meninggal. Ni isteri dia tinggalkan dia. 7 langkah, muka nakir datang nak soal dia. Okey. Itu tugas-tugas malaikat. Semua dah tahu kan tugas-tugas malaikat. Jadi malaikat itu ada, malaikat tu wujud. Jadi semua kena percaya kepada malaikat. Siapa yang tak percaya kepada malaikat, maksudnya iman dia belum lengkap. Siapa yang lagi-lagi siapa yang kata malaikat tu mana wujud? Tak boleh cakap macam tu. Malaikat tu wujud. Siapa cakap malaikat tu tak wujud, nanti boleh terbatal iman dia. Maksud terbatal ni iman apa? Bahayalah, boleh jatuh kufur. Jadi kita tak nak terbatal iman. Kita nak iman kita tu sempurna. Bila iman kita nak sempurna, kita kena percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Kena ingat semua tu. Jadi kena beriman kepada malaikat, betul? Apa soalan awak? Dekat badan Nabi Muhammad SAW ada malaikat rakib dengan atik tu Ustaz. Dekat badan malaikat badan Nabi Muhammad ada malaikat rakib dan atik ke? Dekat badan Nabi Muhammad ada malaikat rakib dengan atik tu Ustaz. Malaikat mencatat tu, amalan tu. Setahu Ustaz, semua manusia akan ada malaikat yang bersama-sama dengan mereka. Lagi-lagi Nabi Muhammad ni lagilah banyak malaikat bersama dengan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ni kekasih Allah. Okey. Lagi kita kena percaya kepada malaikat supaya iman kita ni sempurna. Kita tak, buku iman ada 6 kan? Kita tak boleh kurang 1. Semua 6 ni kita kena percaya, kita kena beriman. Kalau kurang 1, maksudnya iman kita belum sempurna. Kalau iman belum sempurna, macam mana kita nak masuk syurga? Susah nak masuk syurga kalau iman kita belum sempurna. Okey, bila kita tahu pasal malaikat ni, lagi kenapa penting kita tahu pasal malaikat? Bila kita tahu pasal malaikat, maka kita tahulah yang Allah tu maha hebat. Allah maha berkuasa. Siapa nak tahu? Malaikat Jibril, badan dia besar sangat. Malaikat Jibril ada 6 sayap. Ulama kata kalau malaikat Jibril buka sayap dia satu je, dia buka sebelah, habis tertutup alam semesta ini. Besar tak malaikat Jibril? Besar tak? Besar kan? Besar. Kalau besar malaikat Jibril pula, kalau dia terbang daripada mulut hingga ke hidung malaikat Israfil, memakan bertahun-tahun, beribu-ribu tahun cahaya. Lagi besar malaikat Israfil. Tapi macam mana besar pun malaikat, kita kena tahu ada sang pencipta yang maha besar. Kalau besar malaikat, Allah maha besar. Faham? Pada Allah malaikat tu tak ada apa, macam habuk je. Pada kita lagi kecil pada malaikat. Maka kita kena yakin yang Allah tu maha besar. Allah tu maha kuasa. Allah tu boleh buat apa-apa je. Malaikat macam tu punya hebat pun Allah boleh cipta. Ini kan apa-apa je Allah nak cipta, Allah boleh cipta. Malaikat juga Allah pernah turunkan membantu banyak peperangan Nabi zaman dulu. Masa perang Badar, Allah turunkan malaikat, tentera-tentera malaikat. Kenapa? Sebab orang-orang beriman. Jadi malaikat ni suka rapat dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman ni bau dia wangi. Malaikat tak suka dekat-dekat dengan orang yang banyak buat dosa. Bau dia busuk. Malaikat tak suka. Jadi kita nak jadi orang beriman supaya malaikat ada sama-sama dengan kita. Sama-sama kita boleh beristiqamah melakukan amal soleh sebagai hamba Allah. Kenapa kita kena beriman kepada malaikat? Yang pertama untuk menyempurnakan iman. Yang kedua supaya kita tahu besar-besar malaikat, Allah maha besar. Bukan untuk kita kagumi.
kita ni tak boleh tau nak puji-puji malaikat lebih sangat. Kita tak boleh puja malaikat, tak boleh minta tolong pada malaikat. Walaupun malaikat tu besar, hebat, taat, kita hanya boleh minta bantuan, ni boleh puji, boleh minta tolong, boleh panggil, semua hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pukul 3.30 dia ni. Okey, sekejap. Okey, yang terakhir, malaikat ni kita kena tahu, malaikat ni hamba Allah sama je macam kita. Semua makhluk, matahari makhluk, bintang makhluk, apa lagi, Zuhal makhluk, semua makhluk, air makhluk, aiskrim makhluk, TV makhluk, semua makhluk. Malaikat juga seorang makhluk. Malaikat bukanlah wakil pada Allah. Malaikat makhluk sama macam kita. Kalau kita semua ni akan dibinasakan, malaikat juga ada binasa, ada baru dan ada akhirnya. Okey, faham tak semua? Boleh faham tak semua? Kalau faham buat macam ni. Faham. Faham. Okey, macam tu kalau kau dah faham. Kita harap semua boleh pada malaikat tau. Jangan nanti ada satu hari ada yang cakap malaikat tu tak wujud, ada yang kata malaikat tu jahat. Tak boleh. Jangan cakap malaikat tu baik je. Malaikat tu hamba Allah yang soleh, yang taat, yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah. Okey, wallahu a'lam. Itu saja daripada Ustaz. Ustaz serahkan balik kepada Ustazah Ayuni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenal saya tu Ustaz. Ustaz nampak nama kamu je, Danish Syafi. Nanti Ustaz, kamu kelas apa tu? Danish kelas apa? Saya kelas 5 Syafi'i Ustaz. Oh 5, Ustaz tak ajar darjah 5. Patutlah Ustaz tak kenal Danish. Minta maaf lah Danish. Nanti kalau Ustaz ajar darjah 5 kita jumpa lah. Muaz Fitri pun kelas 5 Syafi'i. Ustaz belum ajar darjah 5 lagi. Tunggulah tengok tahun depan, tahun depan. Masa tu awak dah darjah 6. Lepas saya tak ada Ustaz. Saya darjah 6 Ustaz. Tahun depan. Betul. Okey. Ada lagi nak tanya? Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya dah tu. Saya tak ada darjah 6 nanti. Kenapa tak ada darjah 6? Saya kelas 5 Syafi'i. Afifi Daus. Oh ramai yang darjah 5. Okey. Jumpa nanti. InsyaAllah.